الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين إمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita teruskan lagi kita punya kuliah maghrib berkenaan dengan kitab Tafsir Ayatul Ahkam, tafsir berkenaan ayat-ayat hukum karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dan saya mohon maaf sebab terlewat sikit pada hari ini, sebab daripada tegas daripada ombak tadi ada urusan. Sepatutnya Zuhur, tapi dia start lewat, terpaksa bos tak lewat lah. Jadi saya pun kerja-kerja ke apa, dari kaji macam mana je, nak on ke nak macam mana. Kata on, saya datang lah. Tak apalah, lagipun memang hari Minggu kita rehat berat. Kalau balik rumah pun rehat-rehat juga. Tapi setidak-tidaknya penantian kita ini walaupun penantian penyiasaan, tapi insyaAllah dengan niat yang ikhlas dapat pahala insyaAllah, mudah-mudahan. Jadi untuk kali ini kita punya berkenaan dengan perbincangan kita dah habis yang lepas, iaitu Safa dan Marwah, yang dikaitkan dengan ada syiar Islam, dan juga kita boleh kaitkan dengan cerita berkenaan dengan Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita dah bincang. Jadi kita akan masuk kepada topik perbincangan yang baru, iaitu kitmanul ilmi asy-syar'i, menyembunyikan ilmu syarak, menyembunyikan ilmu agama. Maksudnya apakah hukum dan juga orang-orang yang melakukan tindakan menyembunyikan ilmu agama. Dia khusus kepada agama sebab apa? Sebab bila disembunyikan ilmu agama tersebut, maka akan terlindunglah kebenaran, maka manusia akan berterusan menjadi jahil daripada mengenal kebenaran, mengenal Allah, dan akan terus melakukan kerosakan serta kejahatan kerana dia merasakan perbuatan yang dilakukan adalah benar. Jadi ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Kita masih lagi dalam surah Al-Baqarah ni. Surah Al-Baqarah panjang, 2 juzuk hampir setengah. 2 juzuk 8 muka surat, 2 juzuk hampir setengah. Sebab setengah juzuk 10 muka. 2 juzuk 8 muka surat, 2 juzuk hampir setengah lah kita kata. Iaitulah pada ayat 159 dan juga 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Al-Baqarah 159 hingga 160, ayat 160. Maksud dia, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami, yakni Allah, menurunkan daripada keterangan-keterangan yang menunjukkan kepada kebenaran, dan juga kita kata petunjuk-petunjuk hidayah dalam nak memberikan jalan kebaikan. Selepas apa telah kami terangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, iaitulah ayat ini ditujukan kepada ahli kitab, iaitulah Alkitab di sini situasi yang digambarkan adalah At-Taurah. Mereka iaitulah ahli kitab yang menyembunyikan kebenaran tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat oleh makhluk yang melaknatnya, melainkan kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang melakukan apa kita kata islah, mengelokkan kembali
dan orang-orang yang memberikan keterangan, dia tak sembunyikan, maka orang-orang yang demikian, aku yakni Allah memberikan taubat ke atas mereka, memberikan keampunan ke atas mereka, dan aku adalah yakni Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasih hadi. Jadi jelas ayat ini tuan-tuan berkenaan kepada kita. Ayat ini situasi Allah Ta'ala terang perihal orang-orang Yahudi yang mana mereka ini tidak mahu menyampaikan kebenaran, sedangkan kebenaran tadi telah diperjelaskan dalam Alkitab, iaitulah pada zaman itu Taurat. Kalau kita zaman kita syariat Nabi Muhammad Al-Quran, jadi kebenaran itu dah jelas, ada dah termaktub dalam Al-Quran. Sama ada termaktub kita kata secara directly, mubasyaratan kita boleh faham, ataupun secara kaedah yang umum. Dah ada dah dalam kitab panduan. Tapi orang-orang yang kita kata yang memikul amanah dalam nak menyampaikan kebenaran ini, mereka menyembunyikan kebenaran dan akhir sekali menyebabkan masyarakat umat ketika itu tak jumpa kebenaran dan akhir sekali tersesat di dalam kesesatan, iaitu jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara dosa yang besar, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab disebut dalam ayat ini yal'anuhumullah, iaitulah mereka ini dilaknat. Mereka ini dilaknat oleh Allah, bukan sekadar dilaknat oleh Allah, bahkan dilaknat oleh segala makhluk yang melaknat. Sudah pasti makhluk yang melaknat dia malaikat, dan makhluk-makhluk yang kita kata yang sentiasa tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, batu-bata, langit, bumi, ikan-ikan, makhluk yang mana tidak melakukan maksiat kepada Allah, dilaknat orang sedemikian. Sebab orang tadi telah menyebabkan berlakunya kerosakan. Dengan kerosakan kita kata kebenaran tadi terhalang. Sebab itu kita kata dosa besar. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi. Di antara kita nak kenal ciri-ciri dosa besar, antaranya ada disebut perkataan laknat. Bila disebut laknat tu memang dosa besar, tuan-tuan. Apa dosa besar? Dosa besar ni maksudnya kita kata besar lah. Kita kata menyebabkan azab seksa yang sangat pedih di akhirat kelak. Ada disebut laknat. Dan juga disebut kita kata kalau dalam firman yang lain ada disebutnya azab yang sangat pedih. Innallaha syadidul iqab. Seumpama kita kata wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jangan kamu saling bantu-membantu atas dasar itsmi wal 'udwan, atas dasar dosa dan juga permusuhan. Takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha berat, maha dahsyat siksaannya. Maksud itu di antara dosa besar juga. Dan juga ada disebutkan berkenaan dengan kekal di dalam api neraka, ataupun tak kekal, tapi ulama kata tempoh masa yang sangat lama seumpama kekal. Dan itu digambarkan dalam ayat, iaitulah pembunuhan secara sengaja. Orang Islam yang bunuh secara sengaja, khalidina fiha, digambarkan dalam ayat tersebut kekal dalam api neraka. Tapi kita tahu selama mana dia masih Islam, dia masih lagi ada peluang nak masuk syurga Allah. Walaupun sebanyak mana dosa dibuat, cuma dia akan dihisab, dihapuskan dosa-dosa dia dekat neraka dululah. Cuma tempoh panjang sangat, sampai digambarkan khalidina fiha, seakan-akan tempoh yang sangat panjang sampai nak dikatakan kekal. Jadi ini termasuk, tuan-tuan. Sebab itu kita kata menyampaikan kebenaran itu adalah suatu kewajipan. Suatu benda dalam kita nak memimpin manusia ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab apa itu hakikat ilmu? Sebab kita belajar. Ada orang kadang-kadang belajar sebab apa? Sebab belajar ilmu ni sebab dia nak melawan dengan orang yang tak sefahaman dengan dia. Sebab tu dia belajar. Yang ni pula dia suka buat perkara-perkara fadilat seorang. Dia tak setuju. Dia pun belajar supaya apa? Nak jumpa dalil, nak dibantai orang yang suka buat perkara fadilat. Dia fadilat ni kena bantai pula. Orang yang suka buat perkara fadilat, dia nak bantai balik, dia pun pergi belajar. Sebab nak bantai orang ni, asyik-asyik kata bid'ah. Jadi dia belajar ilmu tadi, tuan-tuan, bukan belajar untuk kebenaran, bukan belajar hakikat ilmu, tapi dia belajar sebab tak puas hati. Ingat, tuan-tuan, Islam bukan kita kata suatu agama yang tak puas hati. Islam datang adalah nak menzahirkan kebenaran. Islam bukan agama yang muncul disebabkan tak puas hati, bukan.
Islam bukan konsep dia sedemikian, tapi Islam adalah nak menzahirkan kebenaran yang mana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Islam ni atas dasar tak puas hati, tuan-tuan, dah lama dah Nabi SAW tak terima pengislaman Hindun dan Wahsy, yang mana yang telah membunuh bapa saudara Nabi SAW, iaitu Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Hamzah, yang telah mati syahid, gugur syahid di medan perang, iaitulah dalam peperangan Uhud. Wahsy tu ambil, dia seorang pakar lontar lembing, dia ambil lembing, lontar, tombak ke lembing ke ikutlah, senjata zaman dulu digunakan, yang mana tajam, yang mana panjang untuk dilontar. Kena ke, kita kata Sayyidina Hamzah mati syahid kat medan perang. Hindun datang punya geram, sebab ada kes yang lepas dalam perang Badar, dia pun ambil pisau dia, pelah dada Sayyidina Hamzah, ditarik keluar jantung, dimamah dan dimuntahkan balik, diperlakukan sedemikian rupa. Nabi punya marah, Nabi marah, tuan-tuan, sampai mula-mula Nabi tak boleh, kita kata, nak pandang muka Hindun, sebab kalau pandang bimbang-bimbang, syaitan akan masuk dalam, dia telah ni, menyebabkan dikuasai oleh emosi. Tapi nak buat macam mana, takdir Allah, Hindun dan Wahsy masuk Islam. Kita lah, tuan-tuan, kalau orang tak puas hati ke kita, kita tak puas hati ke orang, 7 keturunan kita tak maafkan, betul tak? Padahal benda kita kata boleh selesai. Tengok, salah sikap macam tu. Sikap Islam bukan kata tak puas hati, tapi hakikat ilmu bukan sebab tak puas hati. Hakikat ilmu belajar sebab kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan oleh Allah tak sebut ilmu secara kalimah dalam ayat ini. Allah Taala sebut minal bayinat, daripada keterangan-keterangan. Keterangan. Apa keterangan-keterangan ni? Yang dimasukkan al-ayatul wadihah ad-dalatu 'alal haqqi, iaitulah bukti-bukti yang jelas yang menunjukkan kepada kebenaran. Jadi ilmu yang dibelajar adalah untuk menunjukkan kita kepada kebenaran. Supaya apa? Kita mengenal siapa Tuhan, kita mengenal apa matlamat dalam kehidupan kita, kita mengenal apa tugas kita selaku khalifah, membawa kepada kebenaran berdasarkan kita kata apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan huda, apa maksud dia, tuan? Al-hadyu kullu ma yadullu 'alal khair wa yahdi ila rusyd. Iaitulah huda, petunjuk, iaitulah apa sahaja yang menunjukkan ke arah kebaikan. Jadi orang yang mendapat hidayah, dia akan buat kebaikan. Dia tak akan buat perkara-perkara yang kita kata maksiat, perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang silap. Dan wayahdi ila rusyd, dan menunjukkan kepada kita kata jalan yang terpimpin. Sebab itu kita kata ilmu dan juga hidayah. Nak boleh perkara tersebut, kita kata kena ada usaha lah mendalami ilmu. Tapi nak mendalami tu kita tahu apa hakikatnya. Sebab berlaku, tuan-tuan, kena pula isu sekarang, isu khilafiyah banyak naik. Yang ni isu sampai kita kata keluar balik kita kata fatwa Selangor berkenaan dengan kita kata isu-isu khilafiyah, berkenaan dengan beberapa perkara lah kita tahu, tahlil, talqin, yasin, apa sebagainya. Dia terangkan ini isu khilafiyah. Sebab itu saya dah terang dulu, isu ni bukan isu bid'ah, isu aulawiyat. Cuma yang ditimbulkan jadi isu bid'ah membid'ah. Jadi kita menyebabkan orang sekarang pun nak belajar. Nak belajar sebab apa? Sebab satu, kalau yang suka menjenis nak bid'ahkan orang, nak kata ni bid'ah, nak bid'ah belaka ke orang. Kalau yang belajar pula sebab dia nak lawan balik bid'ah, sebab dia belajar nak lawan orang tu balik. Bukan sebab dia nak beramal, nak akhir sekali dekatkan diri kepada Allah. Maka bila dia mau belajar sikit, dia tulis status Facebook, dia rakam dalam YouTube. So apa nak kandung korang. Sekarang tengok rate tinggi kita. Sebab semata-mata nak berlawan atas dasar tamat. Islam bukan itu. Isu khilaf ada pengurusan dia, cuma orang ni tak bincang lah. Tapi apa hakikat belajar ilmu tersebut? Itu yang kita kata. Apatah lagi kalau hakikat belajar ilmu tadi untuk kita kata habuan dunia menyebabkan kebenaran tadi sampai kita kata tak nampak, maka itu adalah perkara yang lebih masalah. Sebab itu hakikat ilmu, tuan-tuan, disebutkan oleh Allah. Disebutkan oleh Allah, iaitulah dalam firman-Nya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama.
Hanya saja orang-orang yang takut daripada kalangan hamba-Ku kepada Allah, iaitulah orang-orang yang ada ilmu, iaitulah ulama. Jadi ulama ini dinisbahkan orang yang paling takut kepada Allah sebab dia adalah orang yang mempunyai dengan ilmu. Al-ulama mushtaqun minal ilmi. Perkataan ulama diambil daripada perkataan akar umbi dia, iaitu ilmu. Sebab itu alim, seorang yang alim, ulama orang ramai yang alim. Tapi istilah kita pada ulama lah. Kalau alim tu khususnya berkenaan dengan ilmu agama. Sebab apa? Sebab hakikat ilmu agama lebih menjurus, kita kata, dalam nak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apatah lagi dia, kalau ulama ni bidang dia, kita kata lebih khusus, tak kata semata-mata, lebih khusus, kita kata dalam nak mengkaji nas-nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, menjadikan dia lebih sentiasa akan kaitan dengan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita belajar ilmu, tuan-tuan, apa sahaja ilmu, khususnya ilmu agama, apa yang kita nak rasa dapat takut ke tidak, kita boleh rasa yang itulah tujuan dia merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tajalli Allah. Kita belajar semayang, kita rasa tak keagungan Allah dalam kita nak abdikan diri dalam konsep ibadah semayang, dalam kita sujud, rasa tak? Suatu kenapa kita sujud sampai tahap kepala lebih rendah daripada punggung, rukuk kita lebih sama taraf kepala kita dengan kemaluan. Orang Jepun pun tak macam tu, ada kata atas lagi, walaupun rendah tapi atas lagi pada kemaluan. Jadi nampak rasa kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu saya tak ingat saya pernah sebut kat sini ke kat mana, dia kata climax dalam kita buat ibadah iaitulah at-tadhallul wal khudu'u. Kita merasa hina di hadapan Allah dan kita tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kita ibadah nak dekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita buat ibadah, kita naik kepada Allah, tak jadilah. Sebab itu bila ada ilmu, maka menyebabkan manusia ini dia merasai keagungan Allah, melahirkan perasaan takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah, tuan-tuan, tak sama-sama seumpama takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, kita menjauhkan diri daripada makhluk. Tapi takut kepada Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah. Dalam masa yang sama, kita berwaspada daripada kemurkaannya, disebabkan kalau kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu nak tengok ilmu seorang tadi berkat ke tidak, tuan-tuan. Yang pertama, ilmu tersebut adalah ilmu yang patuh syariah, walaupun ilmu pengurusan keduniaan, ilmu yang patuh syariah. Kita dah belajar yang lepas, sihir boleh belajar tak? Tak boleh. Sebab apa? Tak patuh syariah. Sihir tak boleh belajar, tak patuh syariah. Yang kata boleh belajar itu golongan mufti, itu pun minoriti. Sebab apa? Nak cam, nanti bila datang sihir dia boleh cam tu sihir ke tak. Tapi itu minoriti ulama. Majoriti kata pun tak boleh. Sebab apa? Sebab itu ilmu yang kita kata hakikat sihir, kita menyeru kepada perkara benda-benda yang gaib, maka tak boleh adalah tak patuh syariah. Sebab kita akan menyebabkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, bila belajar ilmu tadi, nak tahu dia tadi manfaat ke tidak, ataupun dia mencapai hakikat ilmu tadi ataupun tidak, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut yang pertama iaitulah menyebabkan dia tak buat maksiat kepada Allah. Bukan dia belajar ilmu, tapi dia mempermain-mainkan agama Allah. Dia tak takut lah tu. Dia tak takut. Sebab itu sebagai contoh, sebagai contoh, ada perbincangan fiqh. Kena ingat fiqh perbincangan zahiriyah, perbincangan amali yang praktikal. Orang-orang yang waktu bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan tidak boleh kita kata bersetubuh suami isteri lah. Yang bukan suami isteri lah, kita boleh kita kata tak? Yang suami isteri ni pagi Ramadan, tengah tempoh berpuasa, tak boleh bersetubuh. Kalau setubuh juga kena kafarah yang berat tu kan. Kita kena apa? Bebaskan hamba. Hamba pula tak ada. Nak bebas orang gaji bukan hamba. Orang gaji bukan hamba kita kata. Tak ada hamba. Dan tak ada hamba, kena puasa 2 bulan turut-turut. Kalau tak mampu, tak ada, bukan au-au dia. Kalau tak mampu, puasa 2 bulan turut-turut. Nak puasa 1 hari pun kita dah terlajak. Buat benda tu terlajak laris. Nak puasa 2 bulan pula akan datang. Nantilah, tak lah kan.
ataupun kita kena bagi, kita kata 60 orang makan. Tapi benda tu bukan pilihan, dia kena boleh ni, boleh ni, boleh. Selagi mana boleh, dia kena buat. Jadi cara dia bagaimana tuan-tuan? Ada orang main helah, kita kata. Helah di dalam Islam ni ada permasalahan banyak lah. Tapi ada helah yang dibenarkan, ada yang tak, kebanyakan tak dibenarkan. Jadi helah dibuat, jadi dia baru kahwin pula 30 Syaban Ramadan, kahwin 30 Syaban, dah tak ada tarikh yang lain dah. Sebab apa? Sebab dalam Ramadan dia kena transfer ke Sabah Sarawak di Ngajur. Kita kata gitulah. Jadi dapat tarikh 30 Syaban, akad nikah sebagainya. Sebelum tunggu nak pergi tu, Allah rasa sayu nak pisah sebagainya, telajak laris. Pagi tu berlaku benda yang kita kata perkara melibatkan suami isteri. Tapi sebelum berlaku tu dia teringat, itu kalau setubuh dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Maksudnya perkara tadi berlaku kafarah kalau kita lakukan dalam bulan Ramadan dan kita sedang berpuasa. Jadi cara dia bagaimana? Dia sebelum melakukan persetubuhan dia pun cakap, kita minum air dulu, batalkan puasa dulu. Batal puasa dulu, minum air sikit, sekadar nak batalkan puasa. Minum air sikit. Sekarang kita sudah dalam keadaan tak puasa. Betul? Jadi dalam berlaku perkara tersebut, persetubuhan tadi dalam keadaan tak puasa, maka dia tak kena kafarah. Dia hanya perlu ganti puasa, ganti sebab dia telah batal puasa. Ganti sebab dia telah batal puasa. Memang itu perbahasan fiqahnya gitu. Itu hukuman yang dikenakan dari sudut fiqahnya. Tapi kita kena ingat, kenapa dia boleh batalkan puasa? Itu dosa besar. Sebab yang pertama, dia sudah tidak menghormati Ramadan, sedangkan Ramadan adalah bulan yang diberikan kemuliaan yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia sanggup bermain-main dengan hukum agama semata-mata nak dapat kepuasan nafsu semata-mata. Jadi di situlah walaupun fiqahnya memang tak kena kafarah, tapi di sana dia telah memain-mainkan. Sepatutnya bila belajar, maka dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak curi barang orang tak berani. Dia nak apa lagi? Nak buat perkara-perkara kerosakan, perkara-perkara maksiat tak berani sebab dia ada ilmu. Sebab itu ilmu tadi suatu yang penting. Kita kena sampaikan ilmu kepada orang dan ilmu menjadi suatu kewajipan. Dan yang ketiga, nak tahu ilmu tadi sampai hakikat ataupun tidak, maka lihat kepada kualiti ibadah dia. Tak semestinya banyak, tapi dia terus buat ibadah yang berkualiti. Kalau banyak dan berkualiti lagi baik. Kalau kita kata tak banyak, mampu kita kata sikit sebab kemampuan dia terhad dari sudut keupayaan dia, kesihatan dia sikit boleh buat, tapi kualiti ke tidak. Jangan pula semayang, tahu semayang, tapi semayang tongan-tongging. Masa itu kan hakikat ilmu. Itu sekadar melepaskan batuk kat tangga. Tapi semayang dia merasai kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah dia tersebut. Dia merasai Allah, muraqabatullah, pemerhatian dan kita kata pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang ada ilmu, adakah ada masa dia nak melakukan maksiat kepada Allah? Tak ada. Sebab hakikat ilmu dia telah capai. Yang pertama, ilmu tadi bermanfaat. Yang kedua, dia sentiasa takut kepada Allah. Hasil dia takut kepada Allah, lahirnya rasa pengharapan, iaitulah dengan dia melakukan ibadah yang berkualiti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Maka barulah capai hakikat ilmu. Sebab itu kita kata, ulama', kenapa kita rasa, kita jumpa ulama' aja kita rasa Allah Rabbiya. Nak salam dia pun takut dia kasyaf tengok kita. Awak apa semalam? Kita nak jumpa ulama' dengan nak jumpa orang lain rasa lain tau. Kena pula ulama' tu besar-besar, kena pula ulama' tu ulama' yang bahagian bidang perubatan Islam. Contoh Ustaz Dr. Harudin. Nak salam kena tu kita takut dia boleh kasyaf scan kita. Sudah takut. Macam kita lah. Kita ni yang biasa, kita anggap kita lah semasa kita awam kata. Nak pergi ke Mekah tu, kenapa kadang-kadang timbul saya belum bersedia lagi? Nama dah dipanggil, harta benda dah ada, masih sihat. Kenapa saya belum sedia lagi? Sebab dia takut di Mekah tak pasal-pasal, kena waktu tu juga. Betul tak? Sebab tempat Mekah ni direct, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat bukan dekat pada bertempat, tapi dekatnya maksudnya merasai kebesaran Allah ke Mekah. Itu yang takut tu, tunggulah sikit, saya dah taubat dulu, saya pergi. Ada dah ni tak? Tak sedia lagi lah. Kenapa tak sedia? Dia takut berlaku benda sebab dia tahu dia banyak dosa.
Sama lah macam ulama ni, ulama yang susah kita lagi, Allah nak salam pun takut. Bukan kita kata, bukan ada benda pun dia, ulama tak bawa pun pedang, tak bawa pun tukul, tak bawa pistol, tapi takut-takut dia pegang. Sekali kalau dia tanya, bawa pegang, awal bawa semalam. Kena pula memang kita ada buat maksiat semalam, mau terkencing kita. Nampak tu, takut kita. Sebab apa? Sebab benda tadi, dari sudut kita kata merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Macam kita Quran kalamullah. Memang kita kata kalamullah, merasai keagungan Allah. Kita balah dia orang ambil Quran, sumpah. Mana boleh Quran kita selesai kita je lah. Tak pasal-pasal kita selesai kita je. Padahal nak sumpah takut. Kenapa takut? Sebab kita tahu kita buat salah. Jadi orang yang ada ilmu, dalam keadaan ilmu yang hakikat yang sebenar, dia takut setiap masa dia tak berani buat salah. Barulah betul. Ini ada ilmu, tapi ilmu dia tadi menyebabkan kita kata tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menyebabkan dia pun tak dekat diri kepada Allah, apatah lagi dia menyekat kebenaran ilmu yang sebenar. Orang lain tak ada lain ambil manfaat daripada apa knowledge, pengetahuan yang ada tadi, menyebabkan orang lain pun tak dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita lihat ayat ini diberikan kepada ahli kitab sebab mereka menyembunyikan kebenaran, sehingga anak cucu cicit generasi mereka berada dalam kesesatan. Sebab penurunan ayat ini, maka diriwayatkan ayat ini diturunkan kepada ahli kitab, kalangan orang-orang Yahudi, yang mana mereka ini apabila ditanya, su'ilu amma ja'a fi kutubihim min amrin nabi fakatamu, apabila ditanya berkenaan dengan Yahudi ini, ahli kitab, pendeta dia tadi, berkenaan dengan apa yang kitab Taurat sebut tentang Nabi akhir zaman, mereka cakap mereka sembunyikan, ataupun mereka menafikan, sembunyikan kebenaran. Maka disitulah telah berlaku kita kata menyembunyikan ilmu. Sedangkan semua kitab-kitab sudah menyatakan akan adanya Nabi akhir zaman yang akan muncul daripada bangsa Arab, lahir di tempat kita kata tanah yang banyak pohon-pohon kurma. Kita dah bincang yang lepas. Kalau takkan Yahudi pergi ke Madinah? Dia orang pun dah tahu, tapi dia orang sebab kita kata walam yukhbiru anhu hasadan wa bughdan, mereka tak nak beritahu. Sebab apa? Mereka dengki. Sebab Nabi akhir zaman adalah bukan bangsa mereka, dan mereka marah sungguh nak melawan hakikat takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab dia Ad-Durr Al-Manthur meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya Muaz bin Jabal dan juga beberapa sahabat bertanya, Muaz bin Jabal dan beberapa orang sahabat pergi jumpa kita kata nafar bin ahbaril Yahudi, pergi berjumpa dengan kita kata beberapa orang daripada pendeta-pendeta Yahudi, dan bertanya berkenaan dengan apa isi kandungan yang terkandung di dalam kitab Taurat. Maka mereka tidak mau menyatakan, beritahu perkara yang sebenar. Fa'abau ayyukhbiruhum, mereka tidak mau bagi tahu apa yang terkandung. Sebab apa? Sebab kalau bagi tahu perkara yang sebenar, maka sudah pasti telah ternyata mereka ini adalah sesat. Sebab itu Allah pun tak nak turunkan ayat tersebut, menyatakan ini perbuatan yang terkutuk, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma walaupun disebutkan ini berkenaan dengan orang-orang Yahudi, tapi Al-Quran adalah petunjuk sepanjang zaman. Apa sahaja perangai-perangai yang kita kata menyerupai Yahudi, maka dia adalah dilaknat juga, bahkan dosa besar bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu wajib kita kata bagi beritahu kebenaran tersebut. Andai orang bertanya kepada kita, imam bagaimana gini, dia pun kena beritahu berdasarkan ilmu yang dia ada. Ikut saya belajar gini, saya kata gini. Tak apa, tak ada masalah, kena bagi tahu. Tapi jangan pandai-pandai pula. Kalau pandai-pandai pula pun tak boleh juga. Sebab ilmu agama mestilah berpijak kepada fakta-fakta dan hujah-hujah yang jelas. Bayinat, al-ayatul wadihat, fakta-fakta, bukti-bukti, hujah-hujah yang jelas nyata. Kita tak boleh nak mereka-reka. Kalau mereka-reka, maka telah menambahkan kita kata satu kedustaan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hikmah, kita tahu isu sekarang yang berlaku di antara
dua orang kita kata cendekiawan dan ilmuwan, antara Ustaz Kazim Ilyas dan Asri, mufti kali kedua dipilih. Dia sebenarnya saya tidak mahu direct kepada individu, tapi nak lihat pada suasana, ada hikmah nak mengajar kepada kita. Yang pertama ialah memang ilmu agama tak boleh kita kata buat seumpama jual barang kat pasar-pasar. Hello, maksudnya sekadar nak sedap cerita. Sedap cerita ada had dia, tapi selagi mana jangan kita timbulkan perkara yang bertentangan secara zahirnya walaupun niatnya tidak. Jadi dia kena, sebab itu bila orang sebut, antara yang paling mudah, antara adab yang ditegur oleh Ustaz Hasan Mahmud yang kita kata juri dalam pencetus ummah, Ustaz Hasan Mahmud Hasan Mahmud Al-Hafiz tu, bila kita sebut Nabi SAW bersabda, sampaikanlah aku, itu satu kita kata boleh menyebabkan berlaku penipuan. Tidak ada adab. Sebab apa? Nabi tak cakap Melayu. Dia kena sebut Nabi SAW bersabda yang bermaksud, baru betul. Kalau kita kata Nabi SAW bersabda gini bahasa Melayu, logat orang Jawa ke, logat orang Bugis ke, logat orang Nogori ke, tak ada adab. Walaupun dia tak ada niat, dan sekeliling huruf faham itu nak kata maksud, tapi adabnya tak ada. Apatah lagi kalau benda tu yang jauh menyimpang, seumpama nak digambarkan situasi zaman Nabi dan dikaitkan dengan benda zaman kita yang memang tak sama, sekadar nak gambaran, tapi tak cakap ini sekadar gambaran untuk kita faham, ini sekadar analogi dia, maka perkara tersebut walaupun niat dia tak ada, tapi perkara tersebut adalah bercanggah dari sudut kita kata, kita panggil ilmiah yang tersebut. Sebab orang boleh kita kata buat hujah dalam nak memperemehkan ataupun dalam nak menjatuhkan nilai Islam tersebut. Sebab itu jangan main-main tuan-tuan. Sebab itu kita kata benda yang teras tadi, Al-Quran Sunnah kena jaga sungguh-sungguh. Sebab itu hadis-hadis Nabi itu walaupun dia diriwayatkan daripada seorang-seorang, tapi nak boleh seorang ke seorang, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud sebagainya, nak sampai ke Nabi itu dia cek seorang-seorang. Dia cek seorang-seorang. Ada Imam Bukhari dapat satu hadis berkenaan dengan seorang ni, yang mengatakan Nabi SAW dalam setiap perkara yang ada perkara baik, Nabi mulakan dengan sebelah kanan. Dia dapat daripada seorang. Seorang ni pula bila dia belajar, seorang ni kata dia dapat khabar seorang ni dapat hadis tersebut. Dia pun pergi cari dan tanya, apa hadis yang kau dapat? Dia pun baca kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari pun hafal, catat dan simpan. Tapi dalam dia tak balik terus, dia akan sembah orang tu, duduk sekejap lah, tak tahulah berapa tempoh, tak dinyatakan. Dalam nak perhatikan orang tadi tanpa dia sedar, tiba-tiba rupanya orang tadi pula dia melakukan pendustaan, memain-mainkan kita kata haiwan, ayam, nak bagi makanan, sekali baling batu, nak tipu haiwan. Bukan baling batu nak halau haiwan, baling batu nak halau tak ada masalah, tapi jangan baling atas badan lah, baling tempat lain dia ada tak cedera. Tapi ini nak tipu haiwan tadi memang tak ada akal, tapi kebiasaan kalau kita baling gitu, maksudnya kita baling makanan, memain-mainkan makhluk Allah. Imam Bukhari terus tinggal hadis tadi, dapat daripada hadis yang lain, baru dia tiba. Nak kata ulama dulu cukup jaga tuan-tuan, sebab Islam adalah agama yang cukup jaga kualiti. Macam kita lah, kalau kita kata benda yang branded tuan-tuan, tengok kita kata reject shop, orang kata reject shop tu yang branded, cuma dia reject sebab apa? Tak capai kualiti dia, piawaian dia. Benda terlebih sikit tuan-tuan, benda terlebih sikit terus reject shop, reject punya, padahal benda memang branded. Terpanjang sikit, 1 cm, setengah cm, setengah inci ke apa daripada sebelah, tapi memang daripada asal yang branded, terus ditolak. Sebab apa? Nak jaga kualiti. Apatah lagi benda yang melibatkan ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala yang terus kepada sumber dia tadi, Al-Quran ataupun sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutkan dalam perbincangan dalam ni, maka walaupun diturunkan kepada Yahudi, dan kita pun tahu benda tadi biumumil lafzi, kaedah dia umum lafaz, bukan bikhususis sebab. Sebab memang khusus kepada ahli kitab. Sebelum ni pun sebab sahih kepada ahli kitab. Sebab sebelum ni pun kita kata orang-orang Yahudi dengan pertukaran kiblat khusus sebab, tapi lafaz adalah umum, bermaksud bukan ke atas ni Yahudi je kena, kita tak kena. Tak. Apa kalau tindakan kita adalah sama, maka menunjukkan kita adalah orang yang terkena laknat Allah Subhanahu
wa ta'ala tersebut. Sebab itu Allah Ta'ala sebut secara umum, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat, orang-orang yang menyembunyikan. Cuma riwayat sebab turun kepada Yahudi. Sebab itu kita kata kehebatan Al-Quran tersebut. Maka itu jelaslah kepada kita berkenaan dengan menyembunyikan ilmu agama tadi. Apatah lagi benda itu adalah menunjukkan kepada kebenaran, maka menyebabkan orang-orang tadi akan sesat dan meraba-raba dalam kejahilan. Sebab itu tuan-tuan, hakikat ilmu kita belajar sebagai kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dekat diri tu bukan masuk buat banyak pun, tapi kalau kualiti okey. Tapi kena buat ibadah walaupun sikit, tapi pastikan kualiti dia tersebut. Ada kita kata sahabat-sahabat yang kita kata maintain, kita kata sikit tapi kualiti dia cukup hebat. Ada sahabat-sahabat yang banyak tapi kualiti dia pun okey. Jangan kita pula nak cari yang banyak tapi kualiti tak ada. Bila kualiti tak ada, menunjukkan kita punya penghayatan kita terhadap hakikat ilmu tadi tak sampai, maka menyebabkan perkara tersebut adalah tak capai maksud daripada ilmu tadi. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Jadi ilmu itulah yang nak dimasukkan. Sebab ilmu adalah penyuluh kepada amalan. Al-ilmu imamun wal amalu makmumun. Hadis Nabi SAW ada dalam kitab Fiqh Aulawiyat. Ilmu itu adalah imam, duduk depan. Amalan tadi makmum, mengikuti dia. Maksudnya setiap amalan kita mestilah ada hujah-hujah dari ilmu. Sebab itu tuan-tuan, carilah hujah apa kelakuan kita. Contoh dalam isu khilafiyah sekalipun, kita nak beramal dengan mana tak ada masalah, tapi pastikan kita pegang hujah yang mana. Kalau kita tak nak buat, kita ada hujah dia sebab apa gini. Kalau kita nak buat, sebab apa ada hujah dia gini. Barulah kemas. Sebab itu saya ada jawab. Ada orang tanya, Ustaz, bagaimana isu khilafiyah ni Ustaz dalam situasi sekarang? Isu dia gini, saya kata. Isu dia khilafiyah. Bila khilafiyah, maksudnya benda ini ijtihad ulama. Bila ijtihad ulama, maka di sana ijtihad sesama ulama adalah betul. Maka bila betul, maka ada yang akan ikut ijtihad yang kata boleh buat, ada yang akan ikut ijtihad kata tak boleh buat. Maka siapa yang buat perkara ijtihadiyah tadi, yang khilafiyah tadi, bukanlah orang yang melakukan bid'ah. Siapa pula yang tak nak buat, bukanlah dia orang yang kita kata aliran Wahabi. Jangan pula orang tak buat, Wahabi dah tu. Tak pasal-pasal orang yang tanya tak nak buat kata Wahabi. Yang buat pula kita kata bid'ah. Tak, bukan. Cara dia meraihkan. Jadi kalaulah suatu tempat tadi contoh, dia nak guna yang mana? Dalam kita kata benda yang melibatkan berjemaah, maksudnya kat surau ke, nak buat macam mana? Nak 8 ke 20 rakaat tarawih? Nak baca Yasin ke, nak baca Sembuh ke, nak baca Kafi ke, surah-surah lain? Benda tadi asasnya itu. Tapi siapa nak lead, bergantung kita kata kefahaman aulawiyat, kefahaman masyarakat tersebut dalam kefahaman agama. Sebab itu dia beza. Sebab itu saya kata jelas. Dan kalau orang tadi dia kefahaman dan tinggi dan dia pilih pandangan ijtihadi, tak nak guna, tak ada masalah. Dia nak tukar, tak nak baca Yasin, nak tukar Kafi, tak ada masalah. Yang tak nak baca Kafi pun, Kafi baca pagi, malam lah kita buat majlis ilmu. Sebab yang penting kita faham ayat Quran, tak ada masalah. Ada dalil. Maka benda tadi jangan sampai gaduh. Kita kata bila gaduh tadi, hakikat ilmu tak capai lah. Sebab itu kesimpulan yang paling mudah yang kita kena pegang betul-betul dalam isu khilafiyah, cara sebab dia jadi gaduh sebab kita kata orang tu bid'ah, kita kata orang tu wabi, jadi gaduh lah. Cara dia bincang macam-macam, siapa yang buat khilafiyah, siapa yang melakukan benda khilafiyah, yang pasti dia tahu ada dalil sebagainya khilafiyah, maka dia bukan orang bid'ah. Siapa yang tak nak buat pula, dia bukan aliran kita kata yang dipanggil seumpama Wahabi dah, yang suka yang membidah-bidah dari sudut kefahaman asas orang secara umum begitu. Jadi selesai. Tak adalah kita nak sakitkan hati orang. Kau ni bid'ah. Oh, memang sakit hati lah kata bid'ah, sebab bid'ah dalam neraka. Siapa tak sakit hati? Kau ni Wahabi. Sakit hati lah dia, aku ni bukan Wahabi. Jadi bila kita melabel lah kita kata budak, kita mengatakan orang pada itu yang jadi punca pergaduhan. Jadi hakikat ilmu tadi dia faham. Benda ada yang tak boleh kita khilaf. Seumpama benda-benda dasar dan pokok. Tuhan itu satu, semayang Jumaat mesti hari Jumaat, semayang 5 waktu, kita kata Al-Quran itu 30 juzuk daripada Allah. Apa lagi benda-benda yang kita kata pokok lah. Hari kiamat pastinya berlaku. Haji adalah rukun Islam, kita kata zakat adalah rukun Islam. Itu benda yang tak boleh nak khilaf.
Tapi benda selain daripada tu banyak lagi benda yang cabang-cabang, ada khilaf dia tadi. Nak beramal dengan mana? Pastikan kita ada dalil nak beramal. Jangan tak tahulah sejak 30 tahun saya duduk sini, itulah yang kami buat. Tu tak kemas. Dia kena tahu kenapa dalil dia buat. Andai dia jumpa dalil lain, dia lebih prefer dalil itu bagi dia, dasarkan itu pandangan yang ditanya orang-orang yang alim setempat tersebut, dia nak bawa, tak ada masalah. Jadi tak timbullah isu pergaduhan. Sebab itu kita lihat benda ini mesti diuruskan dengan baik. Sebab isu khilafiyah ini adalah merugikan umat Islam. Gaduh merugikan Islam. Dalam fiqh aulawiyat ada sekolah yang kata apa? Gaduh akhir sekali merugikan umat Islam. Zaman dulu dah berlaku dah. Ulama-ulama dulu berlaku dah. Ulama-ulama dulu kata apa? Dalam beza darah nyamuk kat pakaian, besar mana baru batal. Sebab darah nyamuk, kita kata darah lah kat pakaian, dia kata kalau banyak maka baru batal, jadi najis, tak sah buat sembahyang. Kalau sikit sangat maka sah, tak ada masalah, dimaafkan. Maka ulama dan Quran dan hadis tak disebut besar bentuk 50 sen, tak ada sebut besar bentuk 20 sen. Ulama pun beza. Maka dia bergantung kepada uruf setempat. Kalau uruf tu tengok kadar 10 sen pun dah banyak, maka uruf tadi batal kat tempat tadi. Kalau kita tengok besar duit RM1 tu, besar semua banyak tu, baru batal. Ikut uruf. Datang seorang ulama tengah gaduh bincang. Orang kata awak bincang bab darah nyamuk, darah Sayyidina Husain cucu Nabi SAW dibunuh, bahkan kepala dipenggal, tak ada siapa bincang. Itu kita kata isu khilafiyah selesai lah. Isu yang besar tak bincang. Macam sebelum ni juga, ini saya tak ada saya sebutkan kemarin dalam meja fiqh aulawiyat, persidangan ulama-ulama dekat Kairah. Waktu itu tak silap saya mufti ke Syekh Azhar, tak silap saya mufti, nama Syekh Bahir Al-Muti'i, mufti Mesir, Syekh Bahir Al-Muti'i, seorang ulama yang cukup hebat. Dia ulama-ulama bincang-bincang pasal khitan wanita. Khitan kita mudah, kita Malaysia khitan lah, wajib lah sebab mazhab Syafi'i khitan lah. Tapi sebab dia Mesir penerimaan 4 mazhab, maka jadi banyak lah nak balah. Ada yang kata harus, yang lelaki wajib, lelaki jangan tak khitan pula. Lelaki wajib, yang perempuan ni ada kata harus, ada kata sunat, ada yang kata wajib, kita kata wajib tak khitan. Ada yang sebab apa? Sebab berlaku isu, ada doktor waktu tu khitankan anak bayi perempuan, berlaku pendarahan mati. Jadi pertemuanlah di antara sains dan juga ni, dalam akhirnya bawa kepada hujah-hujah, gaduh-gaduh, perbincangan ulama sedunia waktu itu. Banyak ulama datang daripada luar Mesir pun datang bincang 2 jam 3 jam. Akhir sekali Syekh Bahir Muti'i kata apa? Kita bincang isu khilafiyah, buang masa. Kalau negara tersebut pakai mazhab mana, ikut mazhab tu lah. Ada hadis, ada dalil, ada hujah. Bukan tak ada dalil, tak ada hujah. Bukan Imam Syafi'i seorang yang sesat, bukan Imam Malik seorang yang sesat, bukan Imam Abu Hanifah seorang yang sesat, bukan Imam Ahmad bin Hanbal seorang yang sesat. Semua adalah ulama, semua ada ijtihad, semua ada hujah. Tapi kita tak bincang pun tanah Palestin dijajah oleh laknatullah Yahudi itu. Bincang isu khilafiyah, tanah Palestin tu tak ada siapa nak bincang. Umat Islam mati dibunuh beribu-ribu nyawa, bahkan puluh ribu keseluruhan dia. 48 Yahudi secara rasmi masuk, kita kata ke tanah Palestin. Sekarang dah 60 lebih. Kita hilang khilafah. Kita baru lepas 3 Mac hilang khilafah 3 Mac 1924 secara rasmi. Dah 91 tahun kita tidak ada khilafah Islam, kekuasaan Islam dalam nak memayungi pembelaan umat Islam seluruh dunia. Maka kena ingat, benda itu lebih besar kita kata. Kalau benda yang kecil-kecil, bincang secara kedai kopi lah. Yang penting ada dalil belaka, kita melapang dada lah. Jadi tak kalau bincang akhir sekali tak habis-habis isu zikir pakai tasbih boleh ke tidak. Orang sekarang dah tak pakai tasbih dah, pakai yang kecil dah senang lah. itu bid'ah. Tak pasal-pasal. Yang penting dia tasbih. Kalau ada menyebabkan kiraan yang disebut dalam hadis, maka kita tempati kiraan itu adalah yang baik. Kalau nak lebih lagi, maka tak ada masalah. Dia tasbih pun bukan dia buat benda yang pelik. Maka itulah kita kata dalam bagaimana menguruskan ilmu tadi. Satu, jangan sampai kita halang kebenaran ilmu yang ada, mesti sampai. Yang kedua, apa hakikat ilmu. Dan ketiga, ilmu tadi kenalah benda yang bagi manfaat. Jangan sampai benda yang kecil kita bincang habis tak pasal-pasal. Setiap imam ada, kita kata orang yang alim, maka ada hujah. Yang penting beramal dengan hujah. Maka uruskan perbezaan pandangan dalam bab cabang, bab khilafiyah ini dengan baik.
bab yang dasar kita kena tegaslah, tak boleh kita kata nak khilaf sebab dia boleh merosakkan disiplin ilmu tersebut. Maka itulah yang boleh kita kongsi pada malam ini, dan insya-Allah akan datang kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya masih lagi di dalam surah Al-Baqarah. Maka saya kira sekadar itu pada malam ni. Kalau ada nak tanya ke? Tapi dah lambat lah 9 minit. Ada nak tanya? Tak ada. Tak ada. Saya kira sekadar itu sajalah. Saya mohon maaf dan ampun sebab terlewat pada hari ini. InsyaAllah Jumaat kedua nanti kita akan jumpa lagi untuk pembicaraan yang seterusnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala